Masya Allah, jom. Kan marah pula tak baca langsung ni. Kita akan berhenti pukul 10.45. Sekarang 10.34 ya, insya-Allah. Boleh percaya tak? Okey, kita tengok firman Allah surah Ali Imran ayat yang ke-14 surah yang ke-3. Masya Allah. Kejap, turunkan sikit. Gitu. Okey, kita baca sama-sama boleh? Ada buku kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nak dengar imam lah. Imam baca imam. Ustaz baca tak? Baca apa? Ini, surah ni. Boleh tu. Surah nama. Surah. Okey. Sampai habis sikit je tu. Masya Allah. Suara yang paling sedap ya imam ya. Jangan jatuhkan maruah Masjid Al-Bushra ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Ketak tu baru sikit tu. Nak dengar lebih lagu-lagu lain. Ustaz, yang saya dengar Ustaz tahu 20 lagu lah. Walaupun biasa 7, 8 kan 20. Masya Allah. Kita tengok firman Allah yang bermaksud dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa yang diingini, iaitu wanita-wanita. Nombor 1 wanita dulu. Yang kedua anak-anak. Yang ketiga harta yang banyak daripada jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni syurga. Allah senaraikan dulu apa yang manusia suka. Saya nak tanya orang perempuan. Orang perempuan kan, kalau sama mana lebih menarik perhatian pandangan mata orang perempuan? Orang lelaki yang handsome ke barang omeh? Kalau negeri panggil omeh kan. Emas, mana lagi menarik perhatian? Tolong kena terimalah kenyataannya. Orang perempuan lagi tertarik melihat emas. Sebab tu kata tak handsome tak apa, janji duit banyak boleh beli emas. Contoh. Subhanallah, perempuan memang suka dilihat cantik. Lelaki pula suka melihat yang cantik. Sebab itu perempuan kena jaga hawa nafsu dia supaya dia tidak berpenampilan menarik. Lelaki pula kena tundukkan pandangan supaya tidak melihat kepada yang menarik itu. Dan ini disebut di dalam Al-Quran. Allah perintahkan lelaki tundukkan pandangan, bukan tunduk sampai langgar tiang. Tundukkan pandangan, mengalihkan pandangan bila terpandang sesuatu yang boleh menaikkan syahwat, terus kalih. Lepas tu ada orang buat main-main kan. Pandangan pertama tu rezeki katanya. Lepas tu tak kalih-kalih. Dah pandang tak kalih-kalih. Sebab kalau dia dah kalih, kedua tu berdosa. Jadi dia pun tak kalih-kalih. Mana ada istilah rezeki bila lihat sesuatu maksiat. Masya Allah, terus alih. Itulah sifat orang mukmin. Okey, kita tengok hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih di sebelah tu, muka surat 91. Nabi SAW bersabda, sama-sama baca ibu-ibu. Al-mar'atu, semangat. Al-mar'atu auratun Fa'idha kharajatis tashrafaha asyaitan. Wanita adalah aurat
Dan maka apabila dia keluar daripada rumah, syaitan sentiasa memerhatikannya, ataupun maksud yang lain, syaitan sentiasa menghiaskannya ataupun memperindahkannya. Makcik-makcik rasa makcik-makcik dah tak menarik kan. Ada yang orang tua kata, makcik ni dah tua ustazah, tak ada orang nak tengok dah. Kalau makcik-makcik daripada pandangan belakang, orang ingat anak dara. Dari belakang lah ya, dari belakang. Tengok hari ni kan, orang umur 60-70 sehat, tegap lagi berjalan, bawa pakai baju. Yang belakang piwik. Tiba-tiba tengok depan, wan rupanya. Kan, Masya Allah. Sebenarnya tak kira lah sampai tua, wanita ni memang menarik. Pada rakan sebaya lah. Rakan sebaya, masing-masing ada rakan sebaya kan. Yang umur sama-sama 50, 60, 70. Pun kita tetap kena jaga senyuman berpada-pada. Kan, kita memanglah manis. Senyum ke Tok Imam, bukan Tok Imam ni lah ya. Tok Imam tua ya, umur dah 60 lebih 70, jumpa kat masjid. Assalamualaikum Imam. Senyum manis. Tok Imam baru bergaduh dengan bini kat rumah. Kan, baru bergaduh, bini dah 2 hari mengajuk, mulut muncung. Tok Imam boleh gugur jantung. Ya Allah, sejuknya tengok Ajah ni. Dah lah, macam-macam lah. Orang kat rumah tu, ya Allah, macam dinosaur, macam gorila. Suara lembut Ajah ni, terbayang-bayang tu. Al-Fatihah pula tak keluar jalan keluar. Duk ulang-ulang contoh kan. Boleh jadi sebab itu walaupun macam mana, suara jangan dilunakkan. Imam apa khabar? Lunak. Baru kena tempik dekat rumah, dekat orang rumah. Kadang jarum syaitan ni dia datang tepat pada waktu tu. Masa kita tengah kecil hati, tengah ada masalah dengan suami, tiba-tiba adalah kan jiran sebelah, Kak Siti apa khabar? Baik. Sukalah tengok Kak Siti. Tiba orang tu suka pula tengok kita. Dah kenapa suka tengok Yalah rajin, rumah pun bersih. Suami dah lama tak puji, tiba-tiba kena puji. Ya Allah, mulalah rasa mandang suami dalam hati. Kenapalah dia ni jadi laki dan ni? Nampak bona nak mati. Contoh, na'udzubillah min zalik. Syaitan ni pandai, dia masuk jarum tu saat kita teruji tu. Tengah rasa kita sedih, tengah kecewa ni. Macam mana keadaan, umur berapa pun, bukan tak boleh senyum. Senyum berpada-pada, suara jangan dilunakkan. Pergilah masjid, tak ada masalah. Perempuan memang ada tempat khas, tetapi jangan menimbulkan fitnah. Allahu Akbar, subhanallah. Syaitan bila wanita keluar saja, dia akan memperindah dan memperhiaskan. Namun memang betul aurat wanita yang sampai umur renta 70 lebih ke atas, 80 lebih ke atas, dah ada keringanan. Contoh pada kakinya, contoh pada lengannya, kadang dah nampak tu ada keringanan. Umur-umur tertentu kan dia pergi ke ni, tak perlu dia seperti orang muda kerana faktor-faktor usia dah sudah semakin kurang daya tarikan dan sebagainya. Itu adalah perbincangan ulama mazhab-mazhab. Okey. Dan kita akan berhenti pada hadis yang kita bakal bacakan ini, riwayat Muslim, hadis sahih. Muka surat 93. Muka surat 93. Masya Allah. Okey, kita baca sama-sama ya, muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, sahabat-sahabat yang di FB, di IG pun boleh ikut, yang ada di rumah. Diorang ni daripada tadi, subhanallah, tadi tu adalah dekat 4K, 2 ni campur 2 ni 5K lebih, 5,000 lebih. Sekarang masih lagi bertahan ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita akan ambil lebih kurang 10-15 minit lagi insya-Allah. Okey. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Sinfani min ahlin nari arahuma, minta maaf, lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqari yadribuna bihan nasa wa nisa'un
kasiyatun, ariyatun, mumilatun, mailatun, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, al-ma'ilah, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan hadis sahih yang bermaksud ada dua kelompok. Subhanallah. Oh, kat TikTok Imam ada 800 orang yang menonton TikTok. Oh, TikTok boleh live sekarang. Masya Allah situ. Imam pun nak glamour juga. Kita sebut kita punya FB, kita punya IG, Imam pun. Mana Imam? Dah lari dah. Nak juga dia. Okeylah, hebat tu. Masya Allah. Oh, baru tahu TikTok boleh live. Okey, lepas ni kena ada 3 phone ya. Tim, kena ada live TikTok juga. TikTok ramai remaja kan? Okey, subhanallah. Ni telefon Imam. Walaupun pendek je batang dia tu kan. Hai, ketinggalan imam kita ni. Nampak macam muda kan? Pendek ketot macam tu kan, payah kena ada meja lah apa. Tengok kita hebat kita punya ni. Jangan kecil hati ya Imam. 800 orang. Baik Imam, terima kasih. Ingatkan ada perkara penting apa Okey, kita tengok. Subhanallah. Ada dua kelompok manusia penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelum ini, iaitu suatu kaum yang membawa penyebat ataupun pemukul seperti ekor lembu. Mereka memukul manusia dengannya. Itu yang pertama. Dan kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang selalu melakukan kemaksiatan dan mengajarkan maksiat tersebut kepada orang lain. Kepala-kepala mereka seperti bonggol unta yang sengit. Mereka ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium keharuman syurga. Padahal keharuman syurga itu boleh dihidu daripada jarak sekian-sekian. Allahu Akbar. Muslimat yang dikasihi Allah, yang dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kita ni memang Allah sayang. Sebab Allah sayang kita lah Allah buat. Ada perintah, ada larangan supaya kita tetap di jalan yang betul, lurus, menuju ke syurga Allah. Allahu Akbar. Kalau kita tengok di sini Nabi sebut kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nabi bila cerita tentang keadaan penghuni di mahsyar tidak berpakaian, telanjang, sebagaimana lahir kita telanjang. Allahu Akbar. Lahir kita tak berpakaian, telanjang kan? Nanti di mahsyar kita kembali seperti itu. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, takkan tak ada sifat malu? Tergamak ke? Malunya macam itulah lebih kurang. Lalu Nabi menjawab, tidak. Saat itu manusia sangat sibuk memikirkan nasib masing-masing. Sibuk memikirkan tentang dosa mereka, tentang pahala mereka, dalam keadaan ketakutan, sehingga mereka tak sedar. Maksudnya kita nak cakap tahap mana ni ya? Contoh ya, takut tak lipas? Siapa takut lipas angkat tangan? Angkatlah, angkat. Siapa takut lipas? Ui, orang Kedah ramainya tak takut lipas lah. Maksudnya kalau lipas merayap tu macam tu ya? Okey, sini. Macam tu. Boleh cium lagi. Okey. Ambil, lepas tu macam tu. Betul, tak takut lipas? Kalau lipas merayap ke? Peliknya. Kenapa? Kedah banyak lipas ke macam mana? Macam mana? Oh, tu Iman takut. Lipat terbang takut. Ya Allah, belum cukup kelakian ni imam kita ni. Tapi saya tak tahulah kenapa. Saya memang takut sangatlah lipat.
Kalau tengah semayang tu nampak lipas berjalan ujung tu, ui, memang jauhlah daripada khusyuk. Duduk dalam hati, jangan datang, jangan datang, jangan datang, macam tu kan. Tapi biasa lipas ni orang yang tak takut, dia tak datang pula. Yang takut tu dia datang dekat. Bila saya baca fakta, kan ada yang tulis dari sudut sains lah, lipas ni disukakan tempat-tempat yang gelap, lepas tu tempat-tempat yang berhaba. Yang maksudnya hidup celah-celah tu, dia tak suka tempat sejuk. Kan celah-celah tu, sorok tu kan panas. Bila kita takut, berdebar-debar tu, kita keluarkan haba. Jadi dia tertarik dengan haba tu. Tu yang kalau orang takut lagi dia datang. Itu kena buat-buat macam takut tapi macam tu lah. Padahal tak boleh kontrol tu je kan. Tak, saya nak bagi perumpamaan. Kalau kita ni yang pesen takut lipas ni, kalau sakit lutut pun lupa kan. Tiba-tiba elok laju lagi. Takut apa-apa lah kita takut. Tiba nampak rimau. Kalau selama ni jalan eret kaki pergi masjid. Kenapa tu sakit lutut ni Tiba nampak rimau lah depan ni, lagi laju. Cucu. Maksudnya disebabkan ketakutan tu lupa. Kan boleh tiba-tiba bangkit. Kalau hari ni lah kan, kita suruh panjat naik atas atap, berani tak naik atas atap? Kan banci tiba-tiba naik, boleh duduk atas atap. Lama pula tu. Maksudnya situasi tu baru dunia, tapi di mahsyar kelak, api neraka menjulang-julang ketakutan. Tengok ni, neraka pula di belakang sana. Tengok pula seorang-seorang yang sedang ni, tak sempat fikir, tak sempat tengok kiri kanan. Semua sibuk ketakutan. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi bila Nabi sebut begini, dan kaum wanita berpakaian tapi telanjang, yang dedah aurat, yang seksi, meksi, yang pakai ketat, apa sajalah, selalu melakukan maksiat dan mengajarkan maksiat tersebut kepada orang lain. Memang hari ini dia dedah aurat bukan seorang-seorang. Dia share pula di TikTok, di FB, di IG. Lepas tu ramai pula yang ikut. Saya risau tengok hari ini, bila ada orang yang buat terbuka macam tu, kita tengok macam mana ada yang puji. Lawa lah body dia, mantap lah, ini, gini yang puji. Dulu, mula-mula fenomena yang kongsi secara terbuka di media sosial ni, orang tegur, orang marah, lepas tu kan dia apa berhenti. Tapi sekarang apa yang berlaku, lagi ditegur, lagi galak, sebab ramai penyokong. Akhirnya mereka kata, aku tak kisah orang yang suka kecam, sebab aku tahu memang ramai lagi yang sokong aku. Allahu Akbar. Antara tipu daya yang banyak merosakkan manusia akhir zaman, manusia umat akhir zaman mencampurkan perkara baik dengan perkara maksiat. Contoh macam ni, dia seksi, dia buat iklan produk, lepas tu ramai orang beli produk dia, dan dia kata itulah cara dia iklan. Dia kena tunjuk apa yang dia ada pada tubuh dia sebagai bukti produk dia berkesan. Jadi asyik tunjuk. Bila orang tegur, dia kata aku tahulah, yang penting dalam hidup aku, contoh dia jawab macam tu ya, adalah mak aku redha dengan aku. Yang penting suami redha. Nampak tak dia campur aduk maksiat dengan perbuatan baik. Lepas tu korang yang banyak-banyak mina mengutuk aku ni, soalannya dia nak cakap belum tentu syurga, dan belum tentu aku ni neraka. Ini bahaya ayat-ayat macam ni. Seperti mana ayat syaitan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, saya tak ingat surah apa, ayat apa Ustaz. Kalau tanya Ustaz lagi tak tahu. Ustaz ulang ayat sama lah kalau saya. Okey, subhanallah, saya tak ingat ayat apa. Tapi Allah berfirman begini, syaitan dia berkata kepada Allah, ya Allah, kerana engkau telah menyebabkan aku sesat, maka aku akan menyesatkan seramai mungkin manusia daripada depan, kiri, kanan dan belakang mereka. Maksudnya syaitan juga menyalahkan Allah. Padahal pilihan dia dah nampak syurga indah, dia dah nampak neraka. Pilihan dia sebab apa? Sombong. Nak ramai mana manusia ini guna ayat syaitan. Allah belum bagi hidayah, belum sampai masa lagi saya nak hijrah. Nampak tak? Dia seolahnya menyalahkan Allah tak beri dia hidayah.
Allah belum izinkan dia untuk hijrah. Padahal dia yang memilih tidak mahu hijrah, tidak mahu berubah. Lalu adalah penyokong-penyokong, tak apalah walaupun dia teruk macam tu, tapi dia elok, dia seorang anak yang baik pada ibu dia. Tuan-puan sekalian, baik macam mana kepada seorang ibu, seorang ayah, tapi derhaka kepada Allah bukan orang yang baik. Sebab Allah nombor 1, Rasulullah nombor 2, nombor 3 ibu ayah. Hari ini ramai yang lebih bertuhankan ibu ayah. Yang penting ibu ayah seronok, beri ibu ayah rumah baru, kereta baru, ibu ayah selalu dapat hadiah. Dia rasa hidup dia dah cukup. Walaupun semakin kaya, ini satu tipu daya. Lepas tu ada yang puji walaupun dia teruk macam tu, tetapi dia kuat bersedekah. Ini mencampur aduk. Ini kalau air ni, subhanallah, campur ni, bertukar tak warna? Bertukar, tak akan jadi bersih. Sebab itu orang saleh, orang beriman, orang baik tidak boleh dicampur dengan maksiat. Kalau betul-betul nak kembali pada Allah, nak jadi orang beriman, orang saleh yang disebut akan memiliki, dijadikan syurga sebagai tempat kembali, mesti hijrah secara sempurna. Masuk sempurna tu kita memang tak sempurna, tapi tengok apa maksiat, apa larangan, apa yang Allah murka, tinggal terus. Jangan pilih-pilih. Yang ni tak kuat lagi nak tinggal, tak, hijrah kena tinggal terus. Dan apa perintah Allah, cek, apa lagi yang tak dibuat, terus buat. Allahu Akbar. Dan asbab itulah mereka terus dalam tipu daya, menipu diri sendiri. Sedangkan firman Allah jelas, hadis Nabi jelas. Okey, tuan-puan, muslimin muslimat, kita sepatutnya dah berhenti. Saya cuma baca tajuk saja tanpa ulas. Kita tengok yang pertama disebut, kan, wanita dambaan neraka itu yang pertama disebut, mendedahkan aurat dan menampakkan bentuk tubuh. Wanita dambaan neraka yang kedua, muka surat 94, berhias secara berlebihan, iaitu tabarruj. Cuba tengok dia tulis apa. Bermakna mempertontonkan perhiasan, sama ada yang sedia ada pada dirinya atau ditokok tambah untuk menonjolkan lagi kecantikan. Tengok dia tulis bawah tu, muka surat 95, tengah-tengah tu, dia sebut apa? Lemah imannya begitu terpanggil meyah diri mereka, sama ada dengan alat solekan berbagai warna, pakaian yang berfashion tidak syar'i, barang-barang kemas yang melampau, pembedahan plastik dan sebagainya. Kalau plastik kat rumah dibedah tak ada masalah ya. Muka kita ni yang dibedah. Hari ni pelajar universiti ramai buat pembedahan plastik. Itu bila balik mak dia kata, siapa ni salah rumah ni? Rupanya anak dia. Lain, hidung dah makin mancung apa semua, haram pembedahan plastik. Tapi ramai pelajar universiti dah mula belajar sebab murah, walaupun bahaya mereka buat. Okey, jadi saya berpesanlah kepada wanita-wanita yang berada di sini, emas tu jagalah, jangan sampai menimbulkan fitnah, sampai berlebihan sangat. Pakai memang okey orang perempuan, tak ada masalah. Pakai yang sederhana, jadi indah, jadi cantik. Cincin janganlah sampai tutup jari kan, habis jari tak nak makan. Sebab makan je hilang satu, tertelan. Banyak sangat jari dan sebagainya. Walaupun dalam keadaan apa, alasan apa pun, jagalah, sebab ada mata yang memandang dengan iri hati. Kita tengok wanita dambaan neraka yang ketiga, berwangian-wangian ketika berada bersama lelaki ajnabi. Ajnabi ni maksud dia apa? Lelaki asing. Kita tanya Ustaz Firdaus kita, Ustaz, kalau melintahlah perempuan bau wangi semerbak, apa jadi pada Ustaz? Tertarik. Tu jawapan jujur. Dia dah takut kan? Jawapan jujur maksudnya imam orang yang normal. Kalau tak tertarik tu kan, kotlah jawab lembu lagi tertarik. Itu tak normal. Okey. Ya, kan wangi. Walaupun mungkin orang tua ke apa, tetapi bau wangi tu jadi tertarik. Dan dia bukan sekadar tertarik, imam kuat iman. Tetapi yang tak kuat iman, bukan sekadar tertarik, ui wangi ya, rasa nak tengok. Lepas tu boleh jadi dia akan buat maksiat seorang diri, melepaskan hawa nafsu dan sebagainya. Cuba tengok hadis Nabi ni. Mana-mana perempuan yang mengenakan wangian dan berjalan melewati satu kaum dan dipati bau daripadanya, maka perempuan itu adalah pengzina. Dialah melakukan zina. Tapi bukan zina yang betul-betul, tetapi dosanya adalah dosa besar. Kita bukan tak boleh pakai minyak wangi, pakailah satu botol pun. Macam mandi kan, satu botol dekat rumah. Boleh keluar rumah, tapi jangan sampai
orang sebelah berbau. Ustazah, saya pakai bukan apa, memang badan saya berbau. Jadi saya sembuh sikit-sikit je. Saya pun dah tanya suami, bang ada bau tak? Suami kata tak ada. Okey. Tapi macam mana kita nak jadi tak berbau tu kan susah. Kesimpulannya pakai deodoran supaya tak nak berbau, ataupun pakailah kan apa-apa. Subhanallah, mungkinlah secara lembut-lembut. Yang paling bagus pakai minyak wangi pada kain telekung. Kain telekung tu kan. Tapi kalau datang masjid janganlah. Kain imam kuliah tak jumpa jalan keluar kan. Ulang balik. Subhanallah. Betul ni muslimat, jangan main-main. Minyak wangi tu jaga, sebab apa? Dia boleh menaikkan syahwat. Yang keempat, melunakkan suara di hadapan lelaki ajnabi. Ini disebut, maka janganlah kamu tunduk dengan lemah lembut melunakkan suaramu ketika berbicara sehingga berkeinginanlah lelaki ada penyakit dalam hatinya, iaitu lelaki yang lemah imannya. Sebab itu dalam hukum wanita menyanyi, subhanallah, kalau hukum yang tegas haram wanita menyanyi. Nyanyi? Kan nyanyi ni mana ada tak lunak suara? Takkanlah nyanyi, contohnya lagu apa ya nak nyanyi? Tak ingatlah pula lagu apa ya. Kalau lagu glamour-glamour mesti ada ni, lagu apa? Sembilu, Teratai layu di tasik madu. Kalau tak lunak, teratai layu di tasik madu, mana ada orang nak dengar? Tapi dilunak-lunak. Oi, kita tanya lagi imam kita. Dengar suara perempuan, dia suara lunak, lembut, tapi nasyid. Ataupun berzanji, ataupun nasyid, tapi suaranya indah, lunak macam Sibian apa kan contoh. Ngumpat ke ni? Tak kan? Okey. Subhanallah, masa dilunak-lunakkan, apa jadi pada jiwa orang lelaki bila dengar? Bertambah iman, bertambah khusyuk, keinsafan atau apa yang berlaku? Melayang-layang. Normal. Tu Haji kat belakang, apa berlaku? Gelak sangat kata imam. Dengar suara perempuan mendayu-dayu, lemah lembut gemalai. Apa jadi? Dia kecil manis. Oh, dia tak baik imam kata dia kecil manis. Subhanallah. Tak. Betul kan? Saya tanya orang lelaki kan, betul kan? Betul, bila suara perempuan dilunakkan, lemah lembut, gemalai, melayang-layang, itu mewakili lelaki tu. Jangan kita kata lelaki tak ada iman macam tu lah. Itu fitrah. Sebab itu ada larangan, tidak boleh melunakkan suara. Bayangkan makcik-makcik nak beli goreng pisang. Abang, goreng pisang satu. Dilunak-lunakkan, menggetak. Berapa ringgit? Sebab itu suara perempuan tidak aurat. Beli goreng pisang cakap elok-elok lah. Goreng pisang RM2, tak perlu nak nyanyi-nyanyi. Nyanyi walaupun nak beli goreng pisang boleh jadi. Huish. Subhanallah. Suami saya memang tak benarkan saya panggil siapa-siapa pun abang, kecuali dia lah. Masa nak beli goreng pisang, walaupun nampak tu, panggil encik. Goreng pisang ke bila encik nak air, encik nak ni. Kalau dia dengar saya sebut, memang tak pernah lah. Kan biasa orang sebut, bang air, macam tu kan? Tak, semua encik belaka. Tuan goreng pisang, encik. Macam tu. Sebab dia kata nak suruh special lah. Dia seorang je abang. Kita adik Masya Allah. Okey, subhanallah. Melunakkan suara di hadapan lelaki ajnabi. Jadi sebab itu kita tengok ada penyanyi-penyanyi wanita yang betul-betul hijrah, dia berhenti terus nyanyi. Miznina contohnya kan. Tapi wallahualam di sana memang ada perbincangan lah. Hukum asal suara wanita memang tidak aurat. Kau tak boleh cakap dah kita. Kan nak beli goreng pisang. Lepas tu nak cakap RM3 nak buat 3 bungkus. Asing-asing. Kan susah. Subhanallah. Memang tidak aurat. Walaupun ada pendapat yang berat sangat kata aurat. Wanita tak boleh bercakap langsung dengan lelaki ajnabi. Tapi jumhur kata tidak aurat. Yang jadi haram bila dilunakkan. Di situ ada perbezaan pendapat bila melibatkan qari'ah. Kerana bacaan qari'ah dia bukan ni, dia kan auzubillahi min, bunyi macam suara lelaki pula kan qari'ah tu. Jadi ia tidak menjadikan macam ustaz kita yang normal ni keawang-awangan tu. Okey. Tapi ada setengah negara yang tegas, memang dia kata untuk baca Quran pun suara wanita itu aurat.
Satu, bila pertandingan tu tidak ada wakil daripada negara tertentu, hantar qari'ah wanita. Jadi Malaysia berpegang kepada untuk bacaan Al-Quran harus. Tapi untuk nyanyian, wallahualam sebenarnya perempuan boleh je menyanyi. Pergi je tempat dewan tertutup, nyanyilah sebab suara dia ni. Saya rasa ramai je perempuan sukakan hiburan. Hiburan tidak dilarang. Penyanyi tu okey, dia cakap dia akan buat hiburan di dewan tertutup khas perempuan saja. Ui, kita pun layan seronok dengar macam tu lah ya. Okey, kita tengok wanita menyerupai lelaki nombor 5. Ini wanita dambaan neraka. Yang keenam, wanita penzina 103. Kemudian kita tengok okey sampai ke 6. Itu adalah dosa wanita peribadi. Ada juga dosa wanita sebagai anak, dosa wanita sebagai isteri, dosa wanita sebagai ibu, dan dosa wanita sebagai ahli masyarakat. Sebab itu buku ni dah terhad ni, tinggal lebih kurang 50 saja. Tuan-puan, muslimin-muslimat, habiskanlah. Sangat rugi, dalam ni ada banyak ilmu yang kita boleh turunkan kepada anak. Kadang makcik kata, makcik tak ada nak baca ni ustazah. Beli buku, beli kitab ini harta wakaf ya. Bila kita beli, ia jadi pahala mengalir bila ada orang lain yang baca. Ada orang beli-beli buku-buku, insya-Allah buku kita bawa tu semua habis hari ni. Beli-beli dia pergi hantar dekat madrasah, hantarlah dekat sekolah. Ada orang hantar buku, beli buku banyak-banyak, ada orang beli 100. Saya kata untuk apa? Hantar dekat hospital, bagi dekat doktor-doktor hadiah. Sebab ia jadi satu pahala jariah yang kita baca tadi, ilmu yang bermanfaat. Kita tak pandai cakap, tapi kita beli buku yang ilmiah, kita bagi, soalannya kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, sekadar itulah muslimin-muslimat. Nampaknya dah pukul 11. Ada soalan, Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustazah, saya nak tanya satu soalan. Apakah tidak boleh kita pakai stokin hand sock yang berwarna seperti warna kulit? Terima kasih Ustazah, maafkan saya, doakan saya. Saya maafkan. Ya, tak tahu kan? Maafkan saya. Tak perlu minta maaf. Dia macam ni, bila pakai warna sama dengan kulit, dia nampak macam kulit. Stokin pun sama, tapi bila tengok dekat, kita nampak tak ada nampak jari. Jadi untuk berhati-hati, bukan kata salah, tak salah, boleh je pakai. Tapi untuk berhati-hati, untuk lebih baik lagi, kita pakailah warna yang kontra. Jadi terus nampak. Tak adalah orang nampak, lengan dia hitam, tangan dia. Ini tak ada orang cakap macam tu, orang tahu ini hand sock kan. Sebab ini aurat. Tetapi bagi wanita yang telah tua sampai tingkat umur tertentu, ini dah ada keringanan bagi dia. Bahagian-bahagian ni. Bahagian lain tu tak ada keringan, tudung masih kena pakailah. Maksudnya stokin, bahagian lengan ni kalau ternampak. Sebab tu kita nampak orang tua pergi kat kedai kan, kedai kopi apa semua. Janganlah kita, makcik dah lah nak mati, dah lama, tutup aurat tak sempurna. Jangan cakap macam tu. Memang ada perbincangan yang tu dalam mazhab kita sekalipun. Tapi yang tua renta ya. Sebab ada orang umur 60 tapi macam orang muda. Oi, kan segak lagi. Umur 70 pun macam orang muda. Jadi eloknya dia jagalah. Mungkin masih lagi boleh menarik perhatian. Ya. Aurat bawah dagu ni muslimat sekalian ada dua khilaf. Khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan bahawasanya aurat muka ini mengikut wuduk. Wuduk kita, hujung rambut ni, hujung anak rambut sampai, bukan bulu roma. Ada orang perempuan ada bulu roma kat dahi, itu tak aurat, dia tutuplah sampai dahi. Padahal anak rambut kat atas tu. Jadi sini sampai hujung ni. Lepas tu hujung telinga ni, yang anak rambut ni sampai hujung ni. Itu adalah wilayah muka. Pendapat yang pertama mengatakan bahawasanya dagu ini aurat, ni bawah leher ni aurat. Kerana mereka mengatakan bahawasanya wilayah muka wuduk tu sini sampai dagu saja. Bawah dagu adalah sebahagian daripada leher. Ini kan dagu. Ke ada orang pegang sini, alah dagu. Ni kita panggil dagu ke bawah ni? Kalau pegang dagu sini kan. Lepas tu suami orang kahwin kan, nak cium dahi kan, dia angkat sini ke dia angkat sini? Sini kan, sini dagu kan. Jadi bawah ini dah jadi sebahagian leher. Itu yang dikatakan aurat. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa kawasan wajah hujung ni sampai hujung ni. Maksud leher baru sini. Jadi pendapat mengatakan bahawa bawah ini tidak aurat. Pilihan kita nak pilih yang mana? Sebab ada dua pendapat. Yang lebih afdal keluar daripada khilaf. Masuk keluar daripada khilaf.
kita pakai tutup saja. Sebab apa masuk keluar daripada khilaf ni? Kalaulah tak aurat, tak apa, tak ada masalah pakai. Tapi kalau aurat, tak ke kita berdosa? Ini yang keluar daripada khilaf, ambil pendapat yang lebih berat sikit. Namun jika orang tu tetap nak pegang ini tidak aurat, tidak ada masalah. Jangan kita duk paksa-paksa dia. Kan dia baru saja hijrah sebulan pakai tutup ni. Bila pergi kuliah asyik duk tengok dagu orang. Tak pakai, tak pakai, tak pakai. Isteri imam pun tak pakai. Contoh ya imam ya. Asyik duk tengok dagu orang. Dia baru pakai sebulan. Stokin baru pakai sebulan, asyik duk tengok kaki orang. Ya Allah, hajah ni ejeki masjid tak pakai stokin. Jadi dalam proses hijrah jangan sibuk tengok orang lain. Sebab mungkin memang ada perbincangan banyak perkara khilaf dalam bab ni. Cuma mendoakan sajalah. Dan itulah secara umumnya. Siapa yang tak pakai, lagi kalau orang-orang, kan contohlah ada macam-macam cakap, Ustazah makcik dah ada 20 tudung yang dulu tak ada jual dada dengan dagu. Labur. Makcik tak boleh pakai ke? Boleh. Saya jawab boleh je makcik. Lagipun kita bercakap dengan orang tak ada lenggok-lenggok. Gimana? Dah makan belum? Kita kan nunduk kan. Jadi itu kawasan yang terselindung. Lain kalau orang tu bila bercakap dia pula tunduk tengok. Tak ada kan. Jadi insya-Allah walaupun jika ia termasuk dalam aurat, dia masih aurat yang terlindung. Jadi boleh saja, masya-Allah. Dan ada khilaf, alhamdulillah. Kalau cakap pasal bab apa ni, bab fiqh ni seronok, banyak soalan tak habis kan. Sampailah pagi besok waktu yang sama, belum habis lagi. Jadi alhamdulillah, sekadar itu muslimin-muslimat, terima kasih yang masih kekal bersama di FB dan juga di IG. Ustaz, kita punya 1170 IG, lepas tu di FB kita 3400. Ustaz berapa? 1400 saja. Masya-Allah. Dah naik dia punya TikTok 1400. Oh hebat juga Masya-Allah. Subhanallah. Mungkin kalau Ustaz live Dalam 12 orang. Subhanallah. Ustaz ni memang biasa juga dengan ada buat bantuan dan beberapa kali jumpa orang muda kan, kita bagi semangat. Mudah-mudahan Ustaz terus sehat ya, untuk membawa masjid kita ini Al-Bushra ini. Bushra ni berita gembira kan buat umat Islam insya-Allah. Jadi alhamdulillah, saya mohon maaf salah dan silap, 2 jam dah kuliah kita ni. 2 jam dah. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Sayang muslimat semua kerana Allah, kerana Rasulullah, dan kita hormat kepada para suami, para lelaki yang turut hadir sama. Terima kasih kepada semua jawatankuasa masjid. Moga Allah gantikan kepenatan mereka dengan kerehatan di alam barzah dan di syurga Allah. Kan Allah gantikan masa-masa pihak-pihak yang datang semua ni, pihak penganjur dan kita semua yang datang, dengan masa-masa yang berharga dengan keluarga, masa-masa yang berharga digantikan di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Subhanallah. Ustaz nak buat pengumuman sikit boleh? Okey, subhanallah. Pengumuman ialah saya nak jemputlah muslimat sekalian. Saya tak duduk sini. Kalau ada siapa yang nak rakam kenangan, ambil gambar apa semua kan, kotlah ada nak ambil gambar dengan saya kan. Dengan imam tak ada kan, siapa nak ambil gambar kan, dengan saya lah. Okey, jadi dekat belakang tu saya tunggu. Saya tak tunggu kat sini. Jadi dekat kawasan tu dia orang dah sedia meja, sebab mungkin ada orang nak autograf. Jadi saya duduk, kita pun cepat-cepat buat dengan cepat. Dia orang ada tim yang akan bantu. Dan kami bawa, saya minta tim gantung banyak-banyak sikit biar nampak penuh. Dia orang nampak tak penuh macam tak meriah. Kita sabar. Tak sabar nak habiskan ya duit dalam beg. Apa yang kami jual adalah ikhtiar jihad ekonomi kita, masya-Allah, untuk gerak kerja dakwah dan kerja amal yang kita lakukan. Bukan untuk makan perut sendiri, tu memang dah lebih sangat, dah cukup alhamdulillah. Tapi hasil jualan tu itulah yang menggerakkan tim kita dan menjadi ladang pahala insya-Allah untuk kita semua. Sebab kita akan manfaatkan di bawah NGO Sahabat Amal Yayasan Al-Hijrah. Kita ada banyak kerja-kerja pembangunan yang sedang dalam proses. Jadi insya-Allah pembelian adalah satu pemberian, dan kita bawa stok yang banyak. Itu sampel tu. Jadi ada banyak saiz dan sebagainya.
InsyaAllah kalau semua dah banyak baju, banyak tudung terlekoh, jadikanlah sebagai satu hadiah, bagilah pada jiran-jiran tu. Alhamdulillah, sekadar itulah pengumuman. Dan siapa nak pergi menunaikan umrah dengan kami pun ada satu bahagian tu untuk tanya bab umrah. Saya sendiri sebagai salah seorang mutawif yang akan sentiasa bersama. Waktu terdekat bulan 3 ni, waktu yang terdekatnya 1 hari bulan 3. Kita pergi, kita dah booking satu kapal terbang. Dia muat satu kapal terbang ni dalam 260 orang. Kita ada lagi kekosongan lebih kurang 20 seat. InsyaAllah, alhamdulillah. Itu saja. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sikit permintaan saya. Kesian sahabat-sahabat saya bilang TikTok tu. Oh, TikTok. Boleh cakap dengan lepas sikit, lepas tu dia tanya lah, macam mana nak dapatkan buku tu dalam tajuk dia. Okey, subhanallah. Sian dia orang CP. Dik, tolong angkat, Dik, depan ni. Ya Allah. Okey, sini. Ustaz belilah stand macam ni. Kedokut ni, kedokut. Ada. Dia nak diambil. Tak, Ustaz saya gurau je. Saya faham. Okey. Untuk sahabat-sahabat TikTok, imam kita yang bertanya, subhanallah, buku ni yang kita gunakan ini boleh didapati melalui akaun Shopee kita, Galeri UEH, Galeri GALERI UEH Ustazah Asma Harun, ataupun di website kita galeriueh.com, ataupun pergi saja ke page kita Galeri UEH, ataupun hubungi saja pihak kami, kita akan hantar ke pintu rumah anda. Melalui inilah ya, yang hantar postman ni lah. Kalau nak suruh Ustazah hantar, mungkin tunggu sampai tua baru sampai. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya pada sahabat-sahabat yang mengikuti di FB, di IG dan juga di TikTok dan juga di sini. Sehingga bertemu lagi kali ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada